Saya Komander Muhammad Khairun bin Zakaria, Pegawai Laksana KDLQ, ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-60 kepada seluruh warga KDLQ, warga TRDM, warga ATM dan seluruh rakyat Malaysia. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan negaraku sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada ayahanda saya Razali bin Yusof, Bunda Romla binti Omar serta anak anda tersayang Adi Saputra. Saya Azizah Razali dari Fighter Science yang kini berada di India, ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada seluruh atlet Malaysia yang telah menjayakan Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur yang lalu. Kejayaan atlet kita merangkul banyak pingat. Seterusnya menjadi Johan keseluruhan Sukan SEA 2017 adalah satu pencapaian yang amat membanggakan, gemilang dan terbilang dalam sejarah Sukan SEA negara kita. Sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-60 dengan tema Negaraku Sehati Sejiwa, di sini saya Abid mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada semua atlet negara kita dalam acara Sukan SEA yang berlangsung baru-baru ini. Syukur Alhamdulillah Alamin kerana mereka telah mendapat pingat yang banyak. And itulah dia dengan tema Bangkit Bersama, kita dapat bersatu dan berjaya. InsyaAllah jika kita teruskan dengan niat dan juga berkongsi bersama, kita akan dapat lebih baik lagi untuk negara kita, insyaAllah. Hai, saya Dr. Ima. Saya ingin mengucapkan syabas kepada kontingen negara Malaysia kerana memenangi Sukan SEA ke-29. Tahniah atas kemenangan besar dan juga terima kasih banyak-banyak kerana membawa semangat kami rakyat Malaysia bersama-sama anda di arena sukan. Sesuai dengan tema Bangkit Bersama Sukan SEA ke-29, anda benar-benar membuatkan kami berasa bangga dengan kejayaan tersebut. Sekali lagi, tahniah. Selamat pagi Malaysia. Okey, itu ucapan tahniah yang disampaikan oleh seluruh rakyat Malaysia khusus untuk kontingen negara kita yang berjaya merangkul 145 emas dan juga selaku juara keseluruhan bagi SEA Games edisi yang ke-29 yang telah pun melabuhkan tirainya pada 30 Ogos 2017. Seperti mana yang kami wawarkan tadi, kami bawakan kepada anda wirawati negara untuk ataupun bagi acara squash, atlet squash negara. Inilah dia wajah-wajah yang sebenarnya mereka muda lagi. Saya tanya umur semuanya muda lagi, di bawah 20 tahun tapi sudah memiliki emas di peringkat Sukan SEA. Betul, bayangkan pada usia muda ada setengah pada mereka ni yang masih lagi menjalani proses persekolahan dan sekarang ini sudah pegang pingat emas. Macam mana tu bila kita yalah, bila kita cakap pasal sukan ni, kita nak betul memerlukan komitmen yang tinggi dan sebagainya. Dan juga bersukan ya, memang susah sebenarnya. Jadi ini kita bawakan atlet-atlet kita yang merangkul emas bersempena dengan KL 2017. Kita mungkin kita kenalkan dulu. Ini saudara Ajaz Azmat, jurulatih squash negara, coach bagi mereka. How are you, Ajaz? I'm good. Thank you for coming in Selamat Pagi Malaysia. Dan di sebelah Ajaz ialah Andrea. Andrea Lijaki. Mungkin sebelah sana isu siapa pula? Kita mulakan di sana. Okey, ini yang bertudung ni mereka ni untuk berkumpulan ya, tapi yang ini namanya Aifa, betul ya? Ya, betul. Dan yang ini namanya Kayan dan yang tengah itu Wendy. Apapun tahniah untuk anda berempat. Sebenarnya ada lagi yang ke ada lagi yang tak dapat datang ke ada? Ke semua di sini? Semua kat sini. Apapun tahniah untuk anda semua untuk mendapat emas dalam acara squash bergu ataupun berkumpulan bagi tahun ini. Kita nak tanya kepada pada awal, pada masa final tersebut, memang dah jangka akan bertemu dengan Singapura ke? Ataupun macam mana? Siapa nak cakap? Andrea? Memang dah, mesti dengan Singapura ni. Memang first fight Singapura. Memang dah target Singapura. Ya. Okey. Tapi yalah, jangkaan itu tak semestinya tepat kan. Jadi bagaimana untuk kita sebagai atlet, dan kita tanya Aifa ya, apabila jangkaan untuk kita mara ke final dan juga memegang pingat emas ni, apakah persediaan yang dilakukan oleh kumpulan tim squash ni? Persediaannya sebelum masuk ke final, kita orang ada tengok Singapore punya game, so that kita orang study kita punya game, macam mana nak main dengan opponent. Itu strateginya ya. Tapi bagi atlet yang lain ya, bagaimana dari persediaan mental? Sebab bila kita
hampir menepati cakapan sewaktu ke semi-final itu, dan bila kita nak melawan itu, orang kata tekanan tu memang tinggi ya. Jadi macam mana untuk kita atasi benda tu? Silakan. We just like take a deep breath or like slowly, not so pressure, just play our best. Sewaktu perlawanan ya, apabila kita main dalam berkumpulan ni mesti perlukan komunikasi yang orang kata mantap dalam kumpulan. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita sebagai atlet yang main dalam berpasukan ni, untuk kita timbulkan keserasian antara kita? Kalau tengok bangsa juga lain-lain ya. Macam mana tu? Memang tekanan banyak sebab ramai penyokong yang datang untuk like support us and watch us play. Tetapi macam like we just try our best and give all we can during the game. Okay, kita nak tanya Coach Jurulatih Ajaz. So how long you have been with them coaching for squash national athlete? Actually, I was with them in 7 years. And oh, 7 years! Wow. United States for 7 years. I just came back in June, joined the squash again. And the girls are training really hard. We preparation for SEA Games. All of them we work as a team with all singles, mixed doubles, everyone, and we stay together all the time, and we discussion before our team trainings and even before our matches. I talk to them personally one-on-one and during the games as well, and they show good performance all the way. And I'm really proud of them. Yeah, thank you to the coach. Mr. Ajaz, some of the sports in KL 2017, they have coaches from overseas, but now we're using the local coaches to teach all the athletes. So what do you think of the type of coaches? Is it important whether we choose the local coaches or the international coaches to train all of our athletes to make sure they have goal in their hands? It's not local or foreign coaches. It depends who suits your game and what is the best for the national Malaysian country. You know, first is I always prefer the Malaysia first, your country first, and whatever is the best for your country, either is a foreign or local who can perform well, and they should get chance. It could be anyone, and I feel the Malaysian squash is getting on the right track right now, and they have a lot of local coaches in all the state levels and even the national levels. We have it. And they are doing well, and hopefully in next couple of years it will be much better now. Okay, untuk anda berempat, siapa yang pertama kali sukan SEA untuk tahun ni? Semuanya pertama kali? First timer? Wow, hebat tak? Pertama kali dah dapat emas. Jadi, ialah pengalaman yang mungkin dapat dikongsikan, mungkin Aifah lah sendiri. Pertama kali menyertai sukan SEA dan juga pertama kali memenangi pingat emas untuk acara squash. I was very happy to win my first SEA game and dekat Malaysia sendiri. And then memang ada ni tak macam hasrat impian untuk menang tu memang dah lama maksud saya memang dah target ke kita boleh menang tahun ni ataupun macam mana? Dah target dah untuk menang gol sebab tim Malaysia kuat untuk SEA Games and Okay. Aifah, bila kita bersukan ni memang tak lari daripada kecederaan ya? Sebab latihan tu memang orang cakap pagi sampai ke malam tak berhenti, disiplin kena jaga. Kalau datang pukul 8 kena ada dekat situ. Kau tak coach marah? Is it right, coach? You're gonna be mad at them if they're late, right? Yes. Yes. Okay. Tapi pada Aifah secara peribadinya difahamkan Aifah ada kecederaan yang dialami yang membuatkan Aifah hampir tak dapat menyertai pertandingan squash ni. Jadi macam mana Aifah atasi semua tu? Kesakitan tu semua? 1 week before SEA Games, Aifah ada injured ankle, ada chip fracture, and then all the coaches macam I tak boleh main untuk SEA Games. But then I try pujuk coach and then cakap I still ada time untuk recover. Saya sepatutnya main untuk doubles event and team event. Tapi disebabkan doubles event next week, saya tak dapat fully recovered yet. So saya hanya main untuk team event. And at first my target is to go, and then and then just one goal. It's fine. Tapi sebenarnya tak kisahlah berapa banyak emas yang dirangkul pun, tapi emas itu yang memang betul-betul beremas, yang memang bernilai orang kata Aifah. Okey, pada Oi betul Okay, Oi pernah alami apa-apa kecederaan?
Pernah masa saya form 2. Form 2? Ya, saya pernah alami kejuaraan di lutut. Okey. Saya telah rest selama 6 bulan. Ya, Lama 6 bulan ya? untuk recover. Sebenarnya apa yang menyebabkan boleh ada kecederaan ni ya? Macam kita tahu ya, orang masyarakat Malaysia semua tak menang emas. Sekadar meraih gangsa, sekadar meraih perak. Tapi kita tak tahu sebenarnya pengorbanan atlet ini sampai cedera. Kita tak nampak di belakang seluar kasut itu ya. Tapi cuba kita kongsikan kepada orang ramai ya. Macam mana sebenarnya kecederaan itu boleh berlaku? Kita kongsi kepada mereka. Macam sebab masa tu saya masih muda lagi, so saya suka macam run very fast, like I go pick up everything. So itulah puncanya. Tak sedar lagi macam mana nak take care ourselves. Okay. Bila dah terantuk tu tengadah sikit lah. Macam ni, satu lagi ni. Macam mana nak mengatasi kecederaan tu? Macam mana boleh terjadi sebenarnya? Kita kongsi kepada penonton. Sometimes like we're not careful or we bang to our opponent. Yeah, then it might hurt. So boleh jadi teruk lah sekiranya kerana like intake bang. Okay. Macam Andrea sendiri ada kecederaan juga? Any difficulties you facing masa SEA Games? Tak ada? Masa SEA Games, slight ankle injury because sebab court tu licin. Lepas tu tak jaga. But it was okay, not so serious. Tapi itulah sebenarnya isu. Walaupun mereka mengalami kecederaan, tapi perlawanan atau permainan tetap diteruskan. Sebab mereka membawa nama negara itu sendiri. Apatah lagi kalau sudah sampai ke peringkat akhir, tak boleh tarik diri macam tu juga kan. So you have to proceed, you have to go, you have to deal with it, right? Okay, kita nak bawakan satu pemanggil pada waktu ini. Dia kata nak sampaikan ucapan tahniah kepada anda semua. Ya, kita pun tak tahu siapa di talian. Sudah bersedia di talian? Sudah bersedia? Baik. Hello. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di sana ya? Okey, siapa? Saya Anis, Ibu Aifa. Anis Ibu Aifa. Difahamkan Ibu Aifa sekarang berada di India, betul? Ya, saya ada di Mumbai sekarang. Mumbai, India. Wow, jauh. Okey. Dia temani adik dia untuk event juga. Oh ya? India Junior Open. Adik Aifa, Aira. Adik Aifa, Aira bersama dengan Puan Anis di India sekarang ni ya? Ya, saya. Okey, baik. Aifa, terkejut ya? Ya. Ini siapa sebenarnya ni? Ibu ke? Ibu kandung ni ya? Ya, ibu. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Anis Aniza Ahmad ni merupakan ibu kepada Aifa yang berada di India. Dan sebenarnya kita, kami dah cuba penerbit Selamat Pagi Malaysia hari ini kita dah merancang sebenarnya panggilan ni untuk kita beri kejutan kepada Aifa. Kerana ibunya merupakan salah seorang tulang belakang dan juga tunjang kepada pingat emas yang dirangkul oleh Aifa dan juga semangat kecederaan yang dialami. Jadi inilah orang, gambar yang anda nampak kecil kat atas bertuduh kuning tu, itulah orangnya. Okey, Puan Anis mungkin pada waktu ini nak ucapkan tahniah ataupun penghargaan kepada Aifa walaupun jauh berada pada waktu ini dengan Aifa. Ya, saya. Alhamdulillah, Mama nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Aifa kerana membanggakan keluarga dan negara walaupun banyak terlepas zaman kanak-kanak dan remaja. Sedihlah pula. Okey. Aifa nak cakap apa dengan Mak? Thank you, Mama. Thank you, Mama. And good luck for Aira. Take care. Itulah dia kata-kata daripada Aifa untuk ibunya dan juga ucapan tahniah daripada Ibu Aifa untuk... Terima kasih Puan Anis. Ya, difahamkan ada 3 adik-beradik yang main squash. Oh, yang satu Aira, satu lagi Aika. Dua-dua berada di Mumbai. Tak, Aika ada dekat sini ada. Oh, Aira, siapa yang first? Aika. Dahsyat atlet sekarang ni. Kalau untuk pengetahuan anda semua ya, di Selamat Pagi Malaysia semalam kita bawakan atlet daripada Lucur Ais dan semalam saya sempat bersama dengan sebahagian daripada ibu bapa mereka dan adik-beradik, ada satu pasangan adik-beradik ini juga merupakan atlet peluncur ais dan kedua-dua mereka memenangi pingat emas. Jadi sebenarnya itulah antara mereka ni yang menang pingat emas ni. Orang di belakangnya adalah ibu bapa mereka. Ya. Untuk Andrea, Wendy dan juga ada juga adik-beradik yang minat dalam sukan squash. Ke
you all je yang seorang dalam family? I got one brother. Ada? Yeah. Training juga ada ni ke? No more already. Used to be junior, then after stop already. Andrea ada? Seorang abang. Oh, tengok. Sekarang dah pergi US study, but still playing for the college. Oh, ni? You? I'm the only child, my The only child. Oh, lagi okay. ni. More pressure lah to become better. Okay, Mr. Ijaz, what is your preparation? Now we are finished with Sukansi, KL 2017. What is your preparation and training for these people to make sure that they're going to win next game? Because we have ASEAN Games and then Commonwealth game soon. Yeah, they are playing a couple of PSA matches, and they are starting from tomorrow. They are playing a SSGM tournament in Bukit Jalil. It's international. All of them girls are playing, and they prepare for that. And according to the plan for Commonwealth Games and SEA Games, they play a couple of tournaments before that for Asian Games in next year, August in Indonesia, and then they will have might be trials for selection. And if whoever selected, and we prepare for that one. And first, for right now, for target for them is to improve the ranking in PSA national, international level, and as much as they can closer to the rest of the teams ranking, and that is good So for far, us. we're at which ranking? We have off school Dr. Nicole David. She's world number. She's a legend. Wow. Okay, you know. okay, baik. Coach garang tak? Garang ni, bapak Boleh tiri marah tak? ni. Tapi garang tu ada rasa sayang, kan? Okay, apapun, thank you Coach Encik Azmat dan juga atlet-atlet kita Andrea, Aifa, Oi Kahyan dan juga Lai Wen Lee. Tahniah sekali lagi, terima kasih kerana mengharumkan nama Malaysia di peringkat Sukansi dan kita juga ucapkan tahniah untuk semua atlet ataupun kontingen negara kita yang berjaya menaikkan nama Malaysia bagi Sukansi ataupun juara keseluruhan 145 pingat emas dan mereka ini antara penyumbang emas untuk edisi kali ini. Betul, dan dalam arti kata lain 145 pokok juga kita dapat pungut tanam dekat Malaysia, insya-Allah kita dapat pingat emas, kita dapat menghijaukan negara kita di dalam Malaysia ini. Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama rancangan Selamat Pagi Malaysia hingga pukul 10 hari ini dan mewakili pihak penerbitan dan diterajui oleh Hartini untuk edisi hari ini. Terima kasih kerana menonton dan untuk anda yang balik ke ibu kota petang ini, rancang perjalanan anda, berhati-hati ketika memandu dan juga patuhi peraturan jalan raya. Betul. Jadi insya-Allah Selamat Pagi Malaysia akan kembali bersama esok pagi. Jangan lupa saksikan. Saya Syahida Arifin dan saya Radhi Robin. Kita jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Semuanya jagoan bertandang, senyuman diumpankan, bencana dijanji. Tunjukkan siapa tuan yang punya gelanggang. Selagi ada belang, selagi bernadi, ngau mandi laungkan tariknya dilarang. Di puncak singgah sana mahkota menanti, mereka bersemadi, kita bersemayam.